Okay, Assalamualaikum. Hai. Okay, video ini Teacher Jess akan berkongsi cara menjawab soalan nombor 7. Okay, so jom kita tengok apa yang ada. So, diagram. Show the two straight lines, AB, okay, yang kali hijau ni, and CD, the blue lines, which intersect at point D. So, soalan dia sini ada 4 soalan, A, B, C dan D, ada D satu lagi, Teacher akan tulis kemudian. Okay, kita jawab soalan A dulu. Given 2AD equals to 3DB, so can you find the coordinates D? So can you see that D adalah titik yang berada di antara line A dengan B. So first kita tengok pada ratio. 2AD equals to 3DB, teacher separatekan kepada AD over DB equals to 3 over 2. And then it is actually AD ratio to DB 3 ratio 2. So AD, sini A, sini D, so 3. D ratio B 2. Tu cara kita letak ratio. Okay, so kemudian ini you boleh guna formula di mana jika titik yang berada di antara dua titik ujung tu bukan midpoint, maka kita boleh guna formula ni. Okay, so you masih ingat lagi kan formula dia MN@1. Okay, jom teacher label sikit. Okay, so katakanlah ini teacher punya this is your X1, Y1. This is your X2, Y2. So, X1 ni kosong dengan 10 kan? Okay. So, kita ni punya M. Ini kita punya N. Okay. So, dia darab. Silang Okay. Boleh? So, sebab tu kita dapat 0 darab 2 tambah dengan 10 darab 3. Bagi M(x1) plus N(x2). Ini My1 plus Ny2. Okay? So, ini M plus N. This is M plus N. Ni formula dia. Okay? So, daripada formula ni kita substitute je, and then kita dapatlah D kita adalah 63. So maksudnya sini adalah, okay, teacher boleh tulis ni jawapan dia, D 6 negative 3. Okay, boleh? So ni cara menjawab untuk soalan A. Okay, nanti teacher akan sambungkan dengan soalan 7B. Okay, kejap. Okay, now teacher akan tunjukkan untuk soalan 7B. Okay, so given that the CD perpendicular to AB, so find equation CD. So where is your CD? The blue line here. Okay, so now jika kita nak cari kita punya equation, apa yang kita kena ada adalah Y equals to MX plus C. Kita punya Y intercept yang kita punya gradient. So diberitahu dia adalah perpendicular. So, kalau semua faham apa maksud perpendicular kat sini. Okay, perpendicular adalah bermaksud bila kita ada dua line yang perpendicular tu, dia punya gradient bagi setiap line tersebut, hasil daratnya akan dapat negatif 1. Jadi, kita boleh cari gradient bagi AB sebab kita ada maklumat lengkap titik A dengan titik B. So, daripada situ Y2 minus Y1 over X2 minus X1, kita dapat gradient 3 over 4. And then daripada gradient 3 over 4 di sini, kita gunakan dalam teorem yang kita ada ni. So, kita dapatlah gradient yang baru iaitu gradient CD adalah negative over 3 over 4. So, jadi negative 4 over 3. So, daripada gradient inilah kita boleh masukkan substitute dalam equation. Formula yang mana kita nak cari equation baru. So, Y minus Y1 equals to MX minus X1. Okay. Untuk Y1 dengan X1 ni kita guna titik D yang kita ada tadi. Sebab kita nak line CD kan sekarang yang biru dan kita tak ada maklumat tentang titik C. So, kita boleh guna D. Dan daripada sini bila kita substitute, kita dapat adalah last answer. Our new equation for line CD Y equals to negative 4 over 3X plus 5. So, teacher harap dengan tujuh ajar yang teacher beri ini, you jelas macam mana nak jawab untuk soalan 7B. Okay, kita continue untuk 7C. Okay, now soalan untuk 7C, find the area for triangle ACD. So, dalam topik ni, kita kena guna formula yang ini, you masih ingat? Okay, so this is X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. So, kalau kita tengok sini, ini adalah X1, Y1, X2, Y2 dan X3, Y3.
So, kita kena ingat kita kena letak yang the first koordinat yang kita letak kat depan tu. And then, cara dia kita darab silang. Okay. So, yang ini kita multiply. Okay, kita darab. And then, setiap tu kita tambah. Kemudian, yang kuning, kita darab dan kita tolak. Okay. So, nampak sini, teacher dah substitute. Okay, and then teacher kira last kali teacher akan dapat 1/2 modulus negative 75. So, kita tahu ini modulus. So, jadi 75 positif lah. So, bagi dengan 2 dapat 37.5 unit persegi. So, this is the area for the triangle ACD. Di mana kita kena sambungkan kita punya ACD kita tu lah. Okay, contoh sekarang kalau teacher sambung daripada A pergi ke C. And then pergi ke D. Teacher nak triangle tu je. Okay, boleh? So, teacher rasa direct question. You all okay? Okay, mesti boleh buat. Okay, yang penting ingat formula dan hati-hati dengan pengiraan bagi darab yang dalam modulus tu. Okay, so kita tengok untuk soalan yang seterusnya ialah 7D. Okay, so ini soalan 7D. Okay, which is a point P move such that its distance from point B is twice its distance from point D. So, find the equation for the locus P. So, kalau kita imagine, ini dia punya gambaran dia. Okay, so this is point B, 10, 0. This is point point D, 6, -3. So, imagine yang ada satu locus P, se-movement point kan. Ni example the movement point. Okay, kita assume S, X, Y dia punya koordinat ni. Okay, which is dia punya distance from B to P is twice from P to D. Tu maksud dia. Okay. Sorry, teacher letak locus ni tak berapa nampak macam tepat sikit kan. Okay, kita ni sikit. Okay, teacher assume lah. Lebih kurang macam tu kan. Okay. So, first, kita start dengan ratio. Okay. So, BP ratio to PD is 2:1. And then, I can get equation by BP over PD equals 2/1 is BP equals to PD. So, start daripada sini, kita guna formula apa? Okay. So, you all kena ingat lah formula yang dalam locus punya formula tu ada 3 kan. So, kita ambil yang ini Okay, daripada satu titik locus P yang so, ada satu titik locus di mana dia bergerak daripada 2 titik tetap. Okay. So, kita akan guna formula square root of x minus x1 square plus y minus y1 equal to 2 times x minus x2 square plus y minus y2 square. So, kat sini kalau you tengok okay, dekat depan ni, kalau kita assume this is our ratio lah tu. Ini sepatutnya ada 1 lah kat sini. Tapi 1 kalau kita tak tulis pun tak apa, betul tak? So, maksudnya kita darabkan dengan dia punya ratio tu. Okay, ingat balik formula. And then, teacher dah masukkan semua ni. Okay, dia punya koordinat. And then, kat sini jangan lupa, okay, the best method lah kalau kita ada square root macam ni, kita squarekan semua sekali. Both, right hand side, left hand side. So, sini teacher squarekan semua. Sini teacher squarekan semua. Supaya kita dapat simplify kita punya square root. Dan jangan lupa, kat sini kita ada 2 kan. So, jadi 2 square dia jadi 4 lah dekat sini. Okay, boleh? So, daripada sini, tengok square root dah hilang. So, tinggal x minus 10 square plus y square. And then sebelah sini, 4 from daripada 2 square tu. And then x minus 6 square plus y plus 3 square. And then ini you expand lah. Okay, you expand. Hati-hati dengan expand. Okay, be careful sebab dia panjang kan. Tapi insyaAllah kalau you buat betul-betul. Okay, jangan cepat sangat buat expand tu. Takut silap daripada atas, silap bawah. Rugilah. So, buat betul-betul. Hati-hati tengok. And then, yang ni teacher buat tulisan kecil sikit lah sebab takut tak muat. Okay, so ni teacher susun. All the right hand side here, teacher satukan pada sebelah bahagian saja, left hand side. And then teacher buat equals to 0. And then you simplify yang light term. Ini 4x square minus x square dapat 3x square. 4y square minus y square, 3y square. Negative 40x plus 20x, negative 20x.
24y, 24y, 144 plus 36 minus 100, you got 80. So, this is your last answer for 7D. Okay? So, inilah kita punya equation locus. Okay, equation locus B. Okay? So, kita jumpa untuk soalan yang seterusnya next video. Okay, so good luck you all. Bye.